pun tak, Cik Man nampak bila bila kau cakap macam tu macam lebih kepada dia kena sampuk kan, sebab dia tak pernah ada tekanan. Selalu gila ni mungkin dia ada trauma masa kecil, kena pukul, kena sepak, kena terajang kan. Tapi ni tak ada apa-apa pun, tiba-tiba balik rajin basuh pinggan apa semua. Tapi tak apalah, yang penting kita doakan semoga abang sihat sebagaimana biasalah. Doalah untuk dia banyak-banyak. Yelah, Kena pantau. yelah. Akhirat lelaki itu akan diseksa dengan tulang rusuk perempuan. Itu hadis palsu. Kau ingat dalam perhubungan couple ni, lelaki aja yang mengecewakan perempuan. Perempuan pun ada mengecewakan lelaki tu tak? Dua-dua ada perasaan, dua-dua tu manusia. Kau ingat selama ni lelaki couple dengan kucing. Jadi maknanya jangan kau nak menyalahkan lelaki aja 24 jam. Perempuan pun kadang-kadang bila nampak motor tu, laki tu mentang-mentang kapcai kampung, nampak motor yang RXZ ke apa, handy motor apa lagi aku tak tahu nama dia, motor yang tu lah yang moden-moden tu, mulalah kau kan. Tu jenis yang cari motor. Jenis yang cari kereta pula, mentang-mentang orang tu kereta biasa, nampak BMW, kau tinggalkan lelaki tu kan. So bukan lelaki sahaja yang menyebabkan perempuan menangis, perempuan pun menyebabkan lelaki menangis. Tapi lelaki kena faham lah. Kalau kau tak boleh tanggung anak dara orang, kalau kau misal kata kau tak boleh nak jaga anak dara orang, jangan bagi harapan awal. Ni dah tingkatan 5 dah couple, ya. Tingkatan 5, tingkatan 4 kau dah bagi harapan dekat perempuan. Kau dah tahu perangai perempuan, dia tak boleh orang buat baik dengan dia. Perempuan ni kalau kau bagi dia bunga, seolah-olah dia menganggap kau bagi dia kebun. Perempuan ni kalau kau bagi dia benang, sehelai, seolah-olah kau bagi dia gown. Itu anggapan perempuan. Jadi kau kena raikan wanita. Kalau kau rasa kau tak boleh nak jaga dia, jangan couple awal. Lepas tu dah lah couple semenjak daripada form 5, tunang lama. Risiko dalam bertunang ataupun dalam berhubung ni, hati tu boleh berubah-ubah. Bila nak kahwin besok barulah cari calon. Ni tak habis-habis dengan pegang kemaluan. Batal wuduk, dek. Puasa tak batal. Apakah solat sunat sebelum subuh? Kalau dah azan, solat sunat fajar lah. Kalau belum azan, tahajud dengan qiyamul lail lah. Ataupun witir. Aku ni nasib baik lah single. Baik, saya bagi Ustaz bunga, Ustaz bagi saya kebun. Ustaz, titik ubat telinga siang-siang gini boleh? Boleh. Kalau kau boleh titik malam, titik malam. Cik Man, apa minuman dan makanan kegemaran Cik Man? Alright. Soalan yang aku suka. Aku teringat arwah mak. Makanan kegemaran saya, masak lemak cili api ikan tenggiri. Dua orang yang paling terbaik buat arwah mak dengan kakak saya. Jadi saya belum jumpa orang perempuan yang bukan mahram yang pandai masak lemak cili api ikan tenggiri. Kalau misal kata ada jumpa, mungkin jodoh aku lah. Mungkin lah. Okay. Air fresh orange. Ustaz, kakak saya dia cuci air kat perut sebab sakit, boleh ke dia berpuasa? Cuci air? Kalau dia tak larat, bolehlah dia buka puasa. Kalau dia tak larat. Orang Singapura, apa khabar? Cik Man, kalau telan hingus lepas tu jadi kahak, batal tak? Tak ada masalah. Telan hingus tak batal puasa, dek. Siapa nak try? Okay. Korang tahu tak dulu, zaman dulu ada orang tua-tua, kan sekarang pakai blender. Ni pakai giling. Ada batu macam bentuk katil kecil, lepas tu ada batu besar, ada macam batu bulat, batu giling. Korang mesti tak tahu. Korang mesti tak tahu kan benda tu. Sekarang ni pakai blender. Lepas tu lesung batu, tumbuk. Korang mesti tak pernah tengok lesung batu kan? Pernah tengok? Mesti tak pernah punya lah. Ni generasi Y sibuk dengan TikTok lah, PUBG lah, apalah. Cik Man, kalau gusi berdarah tiba-tiba dia keluar. Tak batal lah, kau ludah je lah. Oh, akak tahu. Hai, Kak Su, berbunyi aja ya. Benda-benda yang sentimen berbunyi aja dekat situ. Kat kampung saya ada. Pernah lah.
Tahu ibu saya masih pakai. Syafiq kong hajar. Lesung batu yang dekat pipi tu kan. Aku belok pula Syafiq ni sekarang. Lesung batu yang dekat pipi tu. Ni. Ni player kesayangan korang. Lesung batu yang dekat pipi tu. Orang Negeri Sembilan mesti tahulah penggiling. Kukur kelapa tahu tak? Tahulah. Allahu Akbar. Cik Man, kalau kita masak lepas tu semua puasa. Okey Syafiq, kalau kau bijak, Cik Man nak tanya kau soalan. Apa, kau jangan jawab. Aku tanya Syafiq aja. Sebutkan satu makanan tradisi Johor. Jangan jawab. Aku tanya Syafiq saja. Sebutkan satu makanan tradisi Johor. Syafiq dah keluar dah? Ni, jangan jawab. Dia dah keluar dah. Cik Man, kalau kurma tak ada, apa makanan selain kurma untuk dijadikan sunnah Nabi? Makanan yang halal, dek. Syafiq ni sekarang. Syafiq, aku bukan tanya kau. Aku tanya Syafiq Ahmad. Kau player mana? Syafiq dah keluar ke? Syafiq Ahmad dah keluar ke? Ke dia tak dapat jawab? Okey. Esok Ustaz esok nak makan kuih apa? Saya hantar di rumah Ustaz. Jangan sembang Syakirin. Ada tadi kawan call. Ada tadi kawan call. Ke kau call kawan? Tanya. Cepat. Dah tu dia tak nak jawab. Nampak sangat kau nak ambil masa nak Google. Sebutkan satu makanan tradisi Johor. Tapi aku yakin dia Google. Ataupun dia tanya wife dia. Tak boleh pakai ni Syafiq. Oi. Dia boleh sempat. Maaf kawan jawab. Dia ingat tengah borak. Soalan apa tu? Bongok betul. Aduh. Dia boleh tanya soalan apa lagi. Nampak sangat kau nak ambil masa nak cari jawapan Syafiq. Okey. Ustaz, kalau tertelan air liur batal tak? Habis kau nak vacuum cleaner kau punya lidah sampai kering. Tak batal. Tapi kalau air liur dah keluar sini, lepas tu kau tarik balik, batal. Soalan lah. Aduh. Saya tak sembang Ustaz, serius. Macam mana kau nak? Kau kan polis Syakirin, polis. Jauh daripada saya. Betul-betul tadi tak sempat dengar. Okey Syafiq. Okey, tak apalah. Kau simpan je lah Syafiq. Kau simpan je lah. Tak reti tu jawab tak reti je lah. Korek hidung tak batal Aizu. Aduh. Dia dah sah-sah dia dengar aku punya soalan. Lepas tu bila dia tanya aku banyak kali, berapa minit? 20 minit nak mencari Google. Memang confirm lah dia dapat. Lesung batu tu orang main tumbuk-tumbuk. Sah ke solat kalau tak baca surah selepas Al-Fatihah? Sah, sebab tu sunat. Betul ke kita boleh ubah qada dan qadar? Doa lah. Bukan maksud. Betul, serius tadi kawan call nak hantar makanan. Aku sepak lah Syafiq ni Kang. Aduh, hai. Dia tengah mencari tu. Dia tengah mencari. Aku yakin sangat. Banyak masa kau mencari Syafiq Pandai kau. Korek pusat batal tak? Korek pusat batal. Sambil makan buah hulu. Adik saya cakap kentut batal puasa. Tak. Yang kau percaya sekat adik kau apa hal? Kau ada masalah apa? Adik kau kot. Kau percaya dia buat apa? Allahu Akbar. Kakak pun kalau tahan kentut masa solat boleh? Makruh. Cik Man, apa hukum hantar gambar makanan di status time bulan puasa? Tidak sewajarnya. Bila nak pergi buka rumah jiran Ustaz? Belum waktu. Saya ada surat untuk delivery food punya. Baru tadi dari Shah Alam. Kau kerja apa Kirin? Makanan tradisi Johor nasi ambeng. Dia tak tahu lagi soalan tu Ustaz. Minta maaf semua tadi Cik Man tanya. Oh iya ke Syafiq?
Ya ke? Okey, Syafiq. Okey, last. Apakah makanan tradisi Johor? Ini confirm dia dengar. Kalau dia tanya soalan juga, bermakna dia menipu aku. Makanan tradisi Johor, Syafiq Ahmad, apa dia? Burasak tu apa, Mat? Martin? Burasak? Katak masak kicap. Kau tengok mana Syafiq? Tak ada. Dia menggoogle je kerjanya. Laksa Johor. Kau tengok. Laksa Johor. Daripada awal, nasi ambeng. Wah, sedap. Ambil jawapan daripada netizen. Kau scroll atas. Ayam penyet. Ayam penyet Indonesia, Afiq. Kerja lebih kurang macam Grab Mi Bandung Johor. Wah, sedapnya dia menjawab. Dia jawab nasi ambeng. Ketupat Johor, asam pedas Johor. Okey, sekarang ni Cik Man nak tanya. Asam pedas milik Johor atau Melaka? Asam pedas milik Johor atau Melaka? Cik Man tanya semualah netizen, semua. Sebab ada asam pedas Melaka, ada asam pedas Johor. Haris, Puris, abang tak buka WhatsApp, abang nampak notification tapi abang tak tahu apa benda sebab tengah layan live. Mat, loya buruk Mat, Sabah pula begininya. Tapi asam pedas macam banyak ke Melaka kan. Tapi ada juga asam pedas Johor. Ada juga asam pedas Johor. Orang Johor dah, orang Melaka dah marah dah tu. Tapi dua-dua sedap. Cik Man pernah rasa asam pedas. Cik Man pernah rasa asam pedas dekat Muar sedap. Cik Man pernah rasa asam pedas Melaka sedap. Dua-dua sedap. Dua-dua sedap, alhamdulillah. Kalau negeri-negeri belah-belah selatan ni dengan kuah-kuah dia mesti. Contohnya macam Negeri Sembilan masak lemak cili api apa semua tu. Kalau belah-belah utara macam Kedah, Pening itu kari, sedap. Cik Man pernah rasa orang Pening masak kari, memang sedap. Belah-belah Kelantan dia manis-manis, dia tak berkuah sangat, nasi kerabu. Cuma Cik Man tak boleh masuk sebab ikan tu ada isi dalam. Kemudian Terengganu pun Terengganu keropok leko lah. Makan yang garing punya sedap dengan dia punya kuah. Okey, jadi setiap negeri ada dia punya orang kata dia punya makanan tradisi dan alhamdulillah. Cuma masalah saya tak makan selain daripada makanan Negeri Sembilan ataupun yang seumpamanya. Jadi maknanya pergi Sarawak dengan Sabah ni agak susah sikit nak cari makanan yang boleh masuk. Sebab kita tekak kita daripada kecil yang tu. Jadi bukan maknanya makanan tu tak sedap, tapi tekak kita dia tak boleh terima. Cik Man duduk dekat Mesir, tak pernah makan makanan tradisi Mesir selama 12 tahun di sana. Jadi kita orang masak dan ada restoran Melayu dekat Mesir, banyak restoran Indonesia, restoran Patani Thailand yang sama masak dia macam restoran Thailand dekat Malaysia ni kan. Restoran yang pukul 2-3 pagi buka tu samalah macam tu lah dekat Mesir. Ada pet kraprau Indonesianya dengan ayam penyet. Kemudian ada restoran setiap negeri dekat Malaysia, restoran Kelantan, restoran Johor, restoran Pahang, restoran anak-anak Selangor, restoran Kedah, restoran Perlis. Jadi dekat Mesir kalau nak rasa Malaysia memang tak ada masalah. Maka sebab tu tokak, yes, tokak wari. Cik Man tokak wari, tak boleh. Kalau masuk benda lain yang tak biasa dia akan muntah balik. Okey, Ustaz sah ke puasa if guna inhaler yang asma? Ulama berbeza pendapat tentang penggunaan inhaler. Ada negeri yang meletakkan fatwa menggunakan inhaler batal dan ada negeri yang mengatakan tak batal. Daus Ramli, kalau seseorang tu pelat perkataan R ataupun ra, masih diterima ke?
Kalau dia pelat, dia tak boleh nak ubah, insya-Allah Allah akan terima bacaannya dan dapat 2 pahala sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang fasih baca Quran dia bersama malaikat yang mulia, orang yang pelat ataupun yang tak betul ataupun merakat-rakat ketika membaca Quran dia mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama kerana dia membaca, pahala yang kedua kerana dia bersusah payah untuk membaca. Tapi dalam waktu yang sama walaupun dia pelat, dia kena berusaha juga untuk mencari guru ataupun berusaha untuk belajar membaca Quran, dan kalau memang dia tak boleh juga lidah dia macam tu, maka dia tidak berdosa, bahkan dia sentiasa mendapat 2 pahala tersebut. Orang yang pelat boleh jadi imam, tak ada masalah. Tapi kalau ada yang tak pelat, afdal pilih orang yang tak pelat tu. Okey? Maman, gondang Maman Gemencih. Kalau gondang Maman Gemencih. Siapa tahu Gemencih? Cik Man sekolah di Gemencih dulu. Gemencih ni satu daerah di Tampin, Negeri Sembilan. Itik Salai, sedap jugalah. Jalur Mas tu apa? Carol, apa ni, Faisal Ibrahim. Diamlah Hafiz Hamidun. Bagi fake hope aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yes. Cik Man lah, Cik Man sesuai. Siap Cik Man? Siap. Kau kat mana? Ni dia Bacok Kelantan ni. Alright. Apa dia? Apa nak kau nak kongsi? Saya nak kongsi lah. Lemas ni mati syahid kan Cik Man? Lemas. Ada dalam hadis. Macam mana dosa yang lama tu? Dosa tu urusan Tuhan lah. Cuma nak bagi tahu kelebihan dia lah. Oh, kelebihan dia mati syahid lah. Kalau Tuhan nak, siapa yang mengintai tu? Saka ke? Adik Iman. Adik puasa tak? Adik puasa tak? Tak. Oh, adik darjah berapa? Adik darjah berapa? 3. Yang ni siapa? Ni siapa? Kenal tak? Tak kenal. Ni. Yang sebelah ni siapa? Sebelah ni. Saya ke? Yang baju kuning tu siapa? Siapa? Aizah. Dia tak kenal juga. Syaitan? Apa dia cakap? Syaitan apa syaitan Cik Man? Okey. Apa syaitan pula Cik Man? Cik Man. Cik Man buka apa puasa nanti? Buka mulut dek. Kelantan peh tak kecek Kelantan? Kelantan, lorak Kelantan peh. Ampun ni boleh lah kecek-kecek ni kan. Tapi dok lah kecek banyak tu dok lah. Sikit-sikit dia serupa nate baru kalu-kaluan. Cik Man asal mana? Asal boleh dek. Dah kena dah aku. Negeri Sembilan. Okey Syafiq. Jumpa lagi. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Den tu saya ke awak? Den tu saya. Saya. Kalau awak? Kau. Kau. Kau boleh. Macam biasa kau je. Macam biasa. Den Negeri Sembilan apa Ustaz? Tu makanan favorite. Makanan yang halal lah. Kena lagi. Makanan. Kena lagi. Dia kata apa? Adik, kau tunjuk dekat dia. Kau tunjuk kat dia. Adik, abang puasa tak? Tak. Astagfirullah, pelangai dah besar, tua-tua gemuk macam ni kau tak puasa? La ilaha illallah, patutlah badan kau tak kurus. Allahu Akbar. Okey.
Okey, adik. Abang dekat rumah baik ke jahat? Cakap, jangan pandang dia. Baik ke jahat? Jahat. Bagus adik, bagus. Adik. Dia ada makwa tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Siapa nama? Tak ada. Nanti. Tapi adik kau. Dik, dia ada makwa ke tak ada? Ada ke tak ada? Apa kau? Ada ke tak ada? Tak ada. Kau. Makwa. Dia ada. Gewe. Gewe. Ada gewe tak? Dia ada. Tak ada Cik Man, tak ada. Okey, tepi. Ada. Tepi, aku nak cek adik kau. Adik, siapa nama makwa dia? Siapa nama girlfriend dia? Siapa? Cepat. Tak tahu. Okey. Lepas tu dekat rumah, Abel dekat rumah, dia basuh pinggan ke tak basuh pinggan? Tak. Memang kau anak angkat. Kau dengar? Kau memang anak angkat dalam keluarga tu. Anak sulung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa pula? My two brother. Tak faham. Apa dia? Adik yang kedua. Okey, siapa nama yang baju merah? Hamzah Airel. Okey, Hamzah. Cik Man nak tanya kau. Abang kau dekat rumah okey ke tak okey? Kau jujur je. Kau tak payah pandang dia. Tak okey. Tak okey. Antara yang dia selalu buat, sebab? Yang selalu buat? Maknanya apa benda, kenapa kau cakap dia tak okey? Sebab dia selalu tidur. Selalu bulan puasa pun selalu makan. Kau tak. Okey, dia ada gewe? Gewe. Dia ada makwa, girlfriend? Ada. Okey, siapa nama dia? Nama tak nak sebut kot. Dia terfikir tak ada lah maksud dia. Nama tak nak sebut kot. Tapi secara tu boleh cakap Umi saya. Apa dia kata? Dia kata dia punya awet Umi saya. Apa Umi Cahaya? Umi, ibu. Okey. Umi kau. Bagi adik perempuan kau. Adik, yang baju merah tu siapa? Ni, siapa? Siapa ni? Tak kenal. Okey, abang yang baju merah tu, dia baik ke jahat dekat rumah? Baik. Aku tak puas hati. Baju kuning jahat. Okey, baju kuning. Adik, yang baju kuning. Panggil adik kau. Okey, baju kuning dengan baju merah, mana satu baik? Ni. Mana kuning? Tadi kata jahat. Okey. Ada soalan lain sebelum Cik Man ambil sisi yang lain? Ustaz, nak tanya. Contohlah kan masa gambar kita masa umur kurang matang lah, macam belum balik lagi kan. Macam gambar tu macam tak tutup aurat ke nampak lutut kan. Kalau masa kita umur macam ni kan, lepas tu kita post gambar masa kita kecil-kecil tak tutup aurat. Dia tak ada masalah lah sebab belum akil balik, tak ada masalah. Cuma sebaik-baiknya tak perlulah. Dia macam masa baby, masa umur 3-4 tahun tu. Tapi kalau dah darjah tu kadang-kadang ada yang sudah akil balik. Tapi sebaik-baiknya kalau tak ada keperluan tak apa. Tapi kalau post tak ada dosa. Okey? Ada soalan? Tak ada. Okey? Nanti jumpa balik tau. Kalau datang Kelantan, follow my IG. InsyaAllah. Doakan Cik Man. Alright. Nanti kau say hi dekat sini, Cik Man tak tahu kau punya IG tadi. Kau tulis hi, saya yang tadi. Alright. Assalamualaikum. Saya DM ke? Alright, okay.
Amsyah Aizat Amsyah Aizat. Okey, terus $1 million question. Cik Man, jiran tutup dah pintu. Jadi maknanya sebelum Cik Man kejap Syah ni dia pergi apa pula? Hi everything. Zira. Lah, yang perempuan dia pergi decline. Syah dia decline. Tapi lepas decline, yang peliknya dia request lagi. Syahirah. Okey, sabar, selamat berbuka. Kunyah elok-elok. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni terperanjat, aku ingat bomoh mana pula tadi. Okey, apa ni, kau dekat negeri mana tu? Perak. Perak kat mana, dek? Taiping. Taiping, from Taiping with love. Itu Cik Man ada pergi Taiping, MRSM Taiping. Cantik tempat dia. Oh, saya pernah pergi MRSM Taiping 2015. 14 Oh, kau pergi sana buat apa? Lawatan. Oh Belajar ya, sekolah. kau sekolah mana? Sekarang Ah. Sekarang SABK Ma'had Al-Khail Banat. Oh, Lil Banat. Kau cakap elok-elok sikit. Lil Banat kan jadi lain pula nak tu. Okey, apa soalan kau? Soalan saya kan ada abang saya baru-baru ni dia dirasahkan satu penyakit mental. Oh, okey, terus? So sekarang dia kena bergantung pada ubat. Tapi ubat tu dia makan malam lah. Nak tanya, apa hukum puasa bagi dia? Hukum puasa, solat. Kalau misal kata kalau ketika dia gila, minta maaf lah Cik Man sebut mana senang faham, ketika akal dia hilang, kau kena tahu kayu ukur kepada kewajipan ataupun kayu ukur kepada taklif, iaitu menerima kewajipan amal ibadat adalah orang yang berakal. Syarat wajib, berakal. Andai kata ketika dia dituntut untuk melaksanakan kewajipan itu akalnya tak ada, maka ketika itu dia gugur. Sebab tu kita katakan orang gila kalau membunuh, maka dia tidak akan ditulis sebagai dosa. Sebab waktu tu dia, tapi yang menentukan dia gila tu Tuhan lah, maksud Tuhan lah yang tahu, ataupun doktor yang mengesahkan seumpamanya. Jadi maknanya kalau sepanjang hari daripada sebelum subuh sampailah ke maghrib dia tak waras, maka tak wajib bagi dia berpuasa ketika itu. Soal ganti itu adalah bahasan lain lah. Maka dia tidak berdosa. Pentingnya tak berdosa ketika dia makan di siang hari dalam keadaan dia tidak berakal. Okey? Faham tak? Itu je lah. Jadi dia bergantung ubat. Kenapa kau kata abang kau ada penyakit tu? Ke sebenarnya dia tak ada? Ke macam mana? Macam mana kau boleh kata dia ada? Sebab doktor dah sahkan yang dia ada. Cuma bila kita orang satu keluarga bertindak awal, maksudnya bawa pergi jumpa doktor, pergi berubat, rupanya dah disahkan. Okey, Cik Man nak tanya, adakah itu keturunan ataupun dia ada kisah yang menyebabkan dia jadi macam tu, tekanan ke macam mana? Tak tahulah, tapi mula kita orang expect yang dia terkena sampuk ataupun kena buatan lah. Sebab dia laut. Kerja pemandu pelancong ikut dengan ayah. Dia bawa bot. So kerja laut. Kan laut ni kan tempat agak seram lah. So memang kita Okey, Cik Man nak tahu apa benda yang menyebabkan korang perasan dia macam berubah? Maknanya dia apa yang dia buat? Tak, kan selama lelaki ni kan dia main game, main telefon, media sosial. Tapi bila kita orang perasan yang dia dah berubah ni bila dia jadi rajin. Dia tolong ibu masak, dia tolong sedar kain. Eloklah dia tolong tu.
memanglah elok dia tolong. Cuma perangai pelik. Yelah, dia dah tak pegang telefon, dia dah tak main game. Lepas tu dia macam bukan dia. Faham tak? Dia macam pelik. Nanti dulu. Tapi cara percakapan dia macam mana? Cara percakapan dia dia dah berubah. Dulu dia pukul saya, dia pukul kita orang, adik-adik dia perempuan dia pukul. Tapi sekarang dia dah tak dah. So start pada situ. Kau ni biar. Kau ni biar betul ni. Kau ni cakap betul. Ni siapa yang gila ni? Entah dia dah berubah ke arah kebaikan. Dia betul, dia dah berubah. Cuma start situlah saya perasan yang cuma bila saya perasan dia pelik tu dia menangis. Tiba-tiba mati. Yelah. Yelah mungkin jugalah. Tak apalah kalau doktor dah sahkan tu, maknanya dia dah melalui ujian daripada doktor lah. Okay, tak apalah. Kita doakan supaya, netizen doakan supaya abang dia yelah betul lah tu, kadang-kadang kita tengok orang tu bising-bising, lepas tu tiba-tiba diam, mesti ada disimpan sesuatu. Ataupun tak, Cik Man nampak bila kau cakap macam tu macam lebih kepada dia kena sampuk kan, sebab dia tak pernah ada tekanan. Selalu gila ni mungkin dia ada trauma masa kecil, kena pukul, kena sepak, kena terajang kan. Tapi ni tak ada apa-apa pun, tiba-tiba balik rajin basuh pinggan apa semua. Tapi tak apalah, yang penting kita doakan semoga abang sihat sebagaimana biasalah. Doalah untuk dia banyak-banyak. Kena pantau. Okey, ada soalan lain? Ada. Terus? Boleh tak tentang beza fasak dengan nasah? Apa dia? Fasak dengan nasah. Ni kan ada 3 kan, tolak, fasak dengan nasah. Yang penceraian. Nanti kau salah campur ni. Bukan nasah, itu nasah dalam ilmu tafsir. Talak, fasakh dengan khulu'. Talak, fasakh dengan khulu'. Nasah tu dalam bab pentafsiran Quran, iaitu dalam topik nasah mansukh, iaitu pembatalan ayat Quran dan digantikan yang baru. Baik. Talak secara ringkas Cik Man terangkan. Talak, nasah dan talak, fasakh dan juga khulu', ketiga-tiganya adalah proses pembubaran hubungan perkahwinan. Alright? Ketiga-tiganya persamaannya proses pembubaran perkahwinan. Adapun talak ini adalah daripada kuasa suami. Talak kuasa suami. Fasakh kuasa mahkamah, hakim. Okey? Kalau misal kata isteri dia dibiarkan gantung tak bertali, suami tak balik, 7-8 bulan tak balik, maka isteri boleh laporkan kepada mahkamah dan mahkamah akan pertimbangkan beberapa perkara dan mahkamah akan menjatuhkan sama ada pembubaran perkahwinan ataupun tak. Jadi perempuan tu boleh kahwin lain lah. Takkan nak tunggu suami dia sampai 2-3 tahun tak balik-balik kan? Jadi perempuan tu pun dia nak juga ada orang jaga dia, nafkah zahir batin dia. Yang ketiga khulu'. Khulu' pula adalah tindakan daripada isteri yang dia minta supaya suami dia menceraikan dia dengan menebus talak, iaitu isteri membayar jumlah mas kahwin ataupun sebahagian daripada mas kahwin. Alright? Itu je lah. Perbezaan. Kau ada nak tanya soalan? Ada. Tu siapa tu? Itu siapa? Adik saya. Kembar-kembar. Oh, kembar. Okey. Sekolah sama juga? Adik-adik. Kau ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tanya. Oh, dia. Nak bayar. Nak bayar. Fidyah. Macam mana? Nak bayar fidyah, nak bayar kembar pula. Bayar fidyah. Kan yang bayar Okey, sekarang ni PKP boleh bayar secara online. PKP boleh bayar secara online. Dekat mana tu? Bayar online. Di internet. Itu ayah akan uruskan. Dekat internet ada. Kau cari, kau Google. Kau ingat online tu kau nak mana pergi pokok kelapa? Dekat internet ada. Kau tanya je ayah kau, ayah akan uruskan. Alright? Okay. Terima kasih Ustaz. Maaf ganggu. Okay. Tak apa. Doakan Cik Man, doakan semua insya-Allah. Alright. Assalamualaikum.